Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk pelajaran seterusnya, untuk matematik tahun 3. Okey. Jadi untuk tajuk seterusnya kita akan belajar banding nombor. Okey. Okey, apa yang dimaksudkan dengan banding nombor? Okey. Masa kamu tahun 2, kamu telah belajar, kamu telah diajar macam mana kamu nak banding. Banding ni kita nak tengok di antara dua nombor. Nak tengok di antara dua nombor, nombor yang mana yang lebih besar dan nombor yang mana lebih kecil. Okey, sebagai contoh, cikgu bagi dua nombor. Okey, 967 dengan 1835. Okey, dua nombor. Jadi kalau kita tengok kepada nombor ni, kita dapat nyatakan bahawa 967 ni ialah nombor yang 3 digit. Manakala yang 1835 ialah nombor 4 digit. Okay. Nombor 4 digit. Jadi bila ada 3 dengan 4, kamu tengok ni 3, yang ni 4, dapat dinyatakan bahawa 1835 lebih besar, sebab dia 4 nombor lebih besar daripada lebih besar daripada 967. Dan yang kedua, kita dapat nyatakan juga bahawasanya 967 lebih kecil daripada 1835. Okey, cuba kamu perhatikan kepada ayat yang cikgu gariskan. Lebih besar daripada dan lebih kecil daripada. Okey, ni yang pertama. Okey, jadi contoh ni dia 3 digit dengan 4 digit. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua, kita ambil kedua-dua nombor 4 digit. Okey, 1237 dan 1327. Okey, dua nombor. Jadi macam mana kita nak banding dia? Okey, langkah yang paling mudah, kita letakkan nombor ni dalam rumah dia. Okey, jadi kita buat peta. Kita letak rumah. Okey, bermula dengan rumah sah, kemudian puluh, 100 dan 1000. Okey, kemudian barulah kita masukkan kedua-dua nombor ni. Okey, 1237 dan 1327. Okey, jadi macam mana kita nak tentukan
kita tengok bermula daripada rumah yang paling besar. Rumah yang paling besar ialah rumah ribu. Jadi rumah ribu dia sama. Okey. Rumah ribu dia sama. Jadi lepas kita tengok rumah ribu, barulah kita tengok kepada rumah ratus. Okey. Jadi di sini kita ada nombor 2 dengan nombor 3. Jadi 2 dengan 3 yang mana lebih besar? 3. Jadi bila 3 lebih besar, kita dapat nyatakan bahawanya 3 rumah ratus 3 di rumah ratus lebih besar. Ni tanda lebih besar daripada 200. Okey. Jadi kita dapat nyatakan bahawasanya 1327 lebih besar daripada. Okey, lebih besar daripada, kita gariskan 1237. Okey. Dan yang kedua, kita dapat nyatakan 1237 lebih kecil daripada 1327. Okey. Boleh? Okey, seterusnya kita tengok contoh yang ketiga. Okey, contoh yang ketiga kita ambil 2 nombor juga. Okey. Sebagai contoh, cikgu ambil 2858 dan 2852. Okey. 2 nombor. Jadi macam mana kita nak tahu dia? Kita boleh juga gunakan garis nombor. Jadi kita buat satu garis nombor. Kita letak 2, iaitu 2850, 2855 dan 2860. Okey. Tiga ni saja nombor yang penting. Jadi lepas kita letak 3 nombor ni, yang penting barulah kita letakkan nombor kita. Okey, kalau kita tengok 2858. 2858 ni berada di mana? Adakah dia dah lebih daripada 2855? Okey, dia lebih. Jadi dia berada di sini. Jadi 2858. Okey, dia berada di situ. Okey, kemudian kita tengok nombor yang kedua, 2852. Adakah dia lebih daripada 2855? Dia tak sampai lagi. Jadi dia berada lebih kurang di sini, 2852. Jadi kalau kita tengok kepada 2 nombor ni, kita dapat juga nyatakan yang pertama, 2858 dia lebih besar daripada 2852. Okey. Dan yang kedua, kita dapat nyatakan juga 2852 adalah
lebih kecil daripada 2858. Okey, seterusnya kita tengok kepada satu lagi tajuk, iaitu susun dan bilang nombor. Okey, tadi kita nak banding, sekarang kita nak susun. Kita nak susun dan bilang nombor. Maksud susun ni, kita boleh susun dengan dua kaedah susun. Macam kamu belajar tahun lepas, mana dia bermula daripada nombor kecil sehingga nombor paling besar, ataupun kita juga boleh susun nombor tersebut dari besar kepada kecil. Dari besar kepada kecil dan daripada kecil kepada besar. Jadi sini kita boleh susun daripada kecil kepada besar, dan yang kedua kita boleh susun daripada nombor yang paling besar kepada nombor yang paling kecil. Macam mana nak susun dia? Okey, cikgu bagi contoh beberapa nombor. Okey, nombor yang pertama, 3000. Nombor yang kedua 3200. Nombor yang ketiga 3300. Dan nombor yang keempat 3100. Okey, kita ada 4 nombor. Jadi daripada 4 nombor ni, kita boleh susun dengan dua kaedah ataupun dua cara mengikut kehendak soalan. Okey, kalau dia suruh susun dari kecil ke besar, ataupun lebih sesuai ataupun biasa dipanggil dengan perkataan menaik. Menaik. Kecil kepada besar ialah menaik. Jadi kalau susun secara menaik, mana dia kita susun nombor yang paling kecil kepada nombor yang paling besar. Jadi nombor paling kecil di sini ialah 3000. Okey, kemudian kita letak tanda koma. Okey, letak tanda koma. Kemudian kita tengok nombor yang kedua paling kecil. Yang mana? Okey, 3100. Seterusnya 3200. Dan yang ketiga 3300. Ni maksud kita susun dan kita bilang. Ni yang pertama. Okey. Yang kedua, kita nak susun dari besar kepada kecil ataupun lebih sesuai ataupun biasanya dipanggil dengan nama susunan secara menurun. Okey, menurun. Jadi kalau menurun, kita terbalikkan saja. Kita ambil nombor yang paling besar, kita susun kepada nombor yang paling kecil. Jadi nombor paling besar 3300, 3200, 3100 dan 3000. Okey, boleh? Ni contoh yang pertama lah. Susunan secara menaik dan susunan secara menurun. Jadi di sini kita dapat nyatakan bahawa
bahawa okey, nombor paling kecil, okey, nombor paling kecil ialah 3000 dan nombor paling besar ialah 3300. Okey. Nombor paling kecil 3000 dan nombor paling besar ialah 3300. Oh, minta maaf tak nampak. Okey. Cikgu. Okey. Ya. Nombor paling besar dan nombor paling kecil. Okey. Tadi baru kita susun menaik dan menurun. Okey, sekarang kita nak bilang. Kita nak bilang secara menaik atau bilang secara menurun. Kalau kamu perhati tadi, nombor tadi dia naik dan turun sebanyak berapa? Satu. Okey. Kita tengok pula. Kita nak bilang. Okey. Nombor berapa tadi? Okey, kita nak bilang nombor ni secara menaik atau menurun. Kita nak bilang menaik dulu. Okey, kita nak bilang menaik sebanyak 10. Okey, cikgu angkat nombor 2 lah. Okey, kita nak bilang menaik sebanyak 10. Okey. Kata kunci dia 10 dan menaik. Okey, minta maaf sebab cikgu tak sediakan ni. Okey, kita tengok. Menaik 10. Jadi, bagi contoh cikgu bagi satu nombor 1342. Okey. 1342. Okey, 1342. Kita nak susun menaik. Mana dia? Dia akan bertambah sebanyak 10. Jadi macam mana nak tahu dia? Okey, kita boleh tambah. Okey, cikgu tunjuk tambah 1342 bertambah sebanyak 10. Okey. Jadi nombor seterusnya ialah 1352. Okey. Kemudian kita tambah lagi. Okey. 1352 kita tambah lagi sebab dia menaik 10. Jadi kita dapat 1362. Okey, dan satu lagi. Okey. 1362 tambah dengan 10. Okey, 2731. 1372. Okey. Okey, ni kalau menaik. Okey, menaik ni tak kisahlah. Yang pentingnya kamu kena tahu dia naik sebanyak berapa. Okey. Kemudian kita nak tengok pula menurun. Okey, kita nak tengok, kita nak bilang menurun. Okey, perkataan kata kunci dia menurun. Nak turun sebanyak berapa? Okey. Nak turun sebanyak berapa? Okey, turun sebanyak 7. Okey, 7. Okey, kata kunci dia 7. Jadi dia nak turun sebanyak 7. 7. Jadi kita tengok.
Okey, sebagai contoh, cikgu bagi satu nombor kepada kamu, iaitu 2767. Okey. Jadi kita nak turun sebanyak 77. Jika turun, mana dia operasi tolak. Jadi kita kira 2767 tolak 7. Jadi 7 tolak 7 sifar 672. Jadi nombor seterusnya 2760. Okey, kemudian kita tolak lagi 7. Tolak lagi 7. Jadi sifar tolak 7 tak dapat, kita kena pinjam. Pinjam, sini jadi 5, sini jadi 10. 10 tolak 7 3. 5 7 2. Jadi nombor seterusnya 2753. Dan okey, satu lagi 2753 buang 7. Jadi 3 buang 7 tak dapat, kena pinjam. Sini tinggal 4, sini jadi 13. Boleh guna jari ya. Jadi 13 tolak 7 berapa? Okey, 13 tolak 7 kita ada di jari. Okey, tengok tangan cikgu ni. Okey, jadi 7 kira-kira sampai 13. 7 8 9 10 11 12 13. Jadi kita ada berapa lagi jari lebih? Kita ada berapa? Nampak tak jari cikgu? Kita ada 4. Okey, boleh guna. Okey, 4. Jadi 472. Jadi nombor seterusnya ialah 2744. Betul ke? 3 4 5 6 7. Silap 6 lah. Cikgu pun silap kira. Okey, 6. Okey, minta maaf Okey. Okey, kita boleh guna contoh yang lain lagi. Okey, kamu boleh cuba lagi dalam buku teks pun ada di bahagian cuba diri untuk kefahaman. Untuk bilang ni dia macam-macam jenis. Dia pelbagai. Macam cikgu tunjuk ni, dia naik 10-10. Kita boleh juga kira naik sebanyak 100-100, 1000-1000, naik 5-5. Tak kisah. Sama juga macam turun. Dia boleh turun 1000-1000, boleh turun 100-100, boleh turun 10-10. Yang pentingnya kamu tahu apa maksud ataupun apa makna kata kunci menaik dan kata kunci menurun. Okey? Okey, itu saja untuk hari ini. Kita jumpa lagi dalam kelas yang akan datang. Terima kasih kerana sudi belajar dengan cikgu. Okey, sekian. Terima kasih.